to our business, perempuan. Alright. So, perempuan, cerita tentang seorang wanita yang ditorture, yang didera mental, yang tak senang duduk, yang selalu menangis setiap malam. Alright. Cerita ni adalah cerita yang daripada dulu sampai ke sekarang ni benda ni takkan selesai. Saya tak tahu lah nak kata macam mana, sebab mungkin ada orang yang biasanya dia faham tentang kadang-kadang dia boleh terima, kadang-kadang dia tak boleh terima. Kadang-kadang ada orang yang dia selalu sangat jadi, tak ada pun benda yang manis kat hidup dia. Okay, yang kalau tanya kat saya ni, memang selalunya orang yang dekat datang kepada saya semua cerita masalah lah. Tetapi bukan kata semua pasangan yang kahwin ni perfect. Alright. Mustahil lah, mesti akan ada pergaduhan. Okay? Mesti akan ada. But cuma yang berbezakan satu-satu pasangan tu adalah bagaimana dia handle. Bagaimana seseorang lelaki ni, kalau dia marah pun dia tak sampai satu tahap maki. Okay? Tak sampai satu tahap mencarut kepada isteri. Yang ni yang saya boleh katakan kebanyakannya kes-kes yang berlaku dalam rumah tangga, kalaulah isteri ni dakwa kata tentang makan minum tak cukup, ataupun berlaku pukulan fizikal dan sebagainya, mesti akan ada bersama dengan isu penderaan mental. Kalau saya datang pada saya private consultation, siapa yang private consultation dengan saya, dia akan tahu. Alright, saya akan selalu tanya tentang nafkah bagaimana, ada isu apa-apa tak. So dia akan cerita A to Z. Semua orang mesti dia akan cerita daripada luar sampai ke dalam kain yang cerita. Sebab kena betul terang baru kita boleh tahu apa isu sebenarnya. Alright, so bila cerita tentang penderaan mental ni, saya akan gali, saya akan dengar sampai habis. Dan perkara biasa yang kita akan dengarkan adalah berkaitan dengan penderaan mental, maksudnya macam mencarut. Saya pun tak tahulah, kadang-kadang orang yang datang kepada kita ni pun selalu sangat kita dah cerita, puan ada isu pergaduhan dalam rumah tak? Ada. Suami ada maki-maki tak? Ada. Pernah kena mencarut? Ada. Mencarut dia sebut apa? Kadang-kadang dia sebut babi lah, anak haram lah. Kata, biar betul sampai tahap macam ni. Saya kata, yang ni berat ni puan. Tak tahulah. Tapi dia kata kadang-kadang lepas maki-makian tu nanti jadi baik balik. Tapi benda tu bila baik balik pun dia mungkin sukar untuk nak diubati. Ni perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan benda ni makan dalam. Okay, bila makan dalam ni, dia ibarat seperti kanser. Okay? Seberat seperti kanser. Kanser kan dia ada banyak tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 kan. So dia akan sikit-sikit makan hati, makan. So kalau kata tiap-tiap hari kena maki kan, tiap-tiap hari kena tiap-tiap hari kena mencarut, lama-lama isteri ni dia dah jadi macam hilang, pudar dah kasih sayang. Kan? Dia akan merasa macam benda ni kenapa aku kena lalui. Sedangkan dulu masa kahwin dulu, ya Allah, bukan main sweet. Bukan main manis mulut dia. Bukan main manis lagi perkataan dia. Pick up line sedia-sedia. Okay? Tapi tengok-tengok lepas perkahwinan, apa dah jadi semua tu? Siapa yang pernah berlaku sekarang ni? Adakah yang nak mengaku? Saya nak cuba mentalkan anda. Tak perlu nak tulis kat sini. Simpan dalam hati anda. Dengar baik-baik apa yang saya nak cerita. Sebab perempuan, saya nak cerita satu perkara ni berkaitan dengan hati dan perasaan. Kadang-kadang kan, lack ataupun kekurangan seorang lelaki adalah memahami seorang wanita. This is true, right? This is the facts, right? Kekurangan seorang lelaki adalah bila dia nak memahami isteri dia. Okay? Dia tak berapa faham. Sebab apa perempuan? Lelaki ni dia rasa macam dia, right? Dia rasa macam dia berhubung dengan kawan lelaki dia. Maksudnya kalau kata lelaki ni dia maki kasar-kasar macam mana pun, dia tetap brotherhood. Okay? Dia tetap macam, alah sikit je pun kan. Alah takkan cakap macam tu pun dah terasa. Tapi berbeza bagi wanita. Wanita ni dia kaya dengan perasaan. Betul kan? Wanita ni dia sangat banyak dia punya perasaan dia tu. Kadang sekejap merajuk,
kadang-kadang sebab tu terlampau sayang dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang ada lelaki yang dia tak berapa nak faham benda ni. And then menyebabkan dia rasa macam alah takkan kena maki sikit macam tu pun hang dah nak ni balik dah. Betul tak? Hang dah nak rasa macam terasa hati sangat-sangat. Kan? So benda ni kalau dia tak perasan, dia tak minta maaf, dia tak bincang, dia tak bercakap dengan baik, dia akan menyebabkan isteri ni pelan lama pelan pudak. Okey? Dia akan menyebabkan isteri ni makin lama cerita yang mungkin tak ada cerita pasal nafkah pun tiba-tiba dia akan ungkit balik pula. Sebab isteri ni kalau kata nafkah suami dia ni mungkin tak berapa nak mampu nak sediakan lebih. Okey? Ada isteri dia boleh faham. Dia boleh bawa bincang, okay? Dia boleh macam boleh toleransi lah. Dia boleh rasa macam tak apa, dia faham suami dia. Tapi bila disebabkan perkataan ni saja. Kadang-kadang perkataan ni yang menyebabkan isteri ni dia makan dalam lebih sikit. Tak percaya? Cuba tengok masa zaman sekolah dulu. Okay? Cuba tengok masa zaman sekolah dulu. Kalau lelaki, dia jarang ada kelompok-kelompok. Kalau dia maki pun, kalau cakap aku hang pun dengan senior sikit kan, kadang dia tak ada apa sangat. Even kan masa keluar ni pun kan, dia panggil aku hang, umur beza pun dia tak ada apa sangat. Tapi cuba tengok perempuan. Perempuan dia ada group dia. Yang ni dia ada kawan ni, yang ni tak boleh kawan dengan ni, yang ni tak boleh kawan. Keluar sikit pun dia ada perasaan sikit apa. Pasal apa pula nak pergi kawan dengan mereka. Dia panggil beza seumur setahun kadang panggil abang, panggil kakak. Dia rasa macam tu dah sikit. Lepas tu bila cakap terlebih kasar sikit je, terkasar sikit je, yang tu pun jadi isu dah kan. Betul tak? Sebab tu lah perempuan dia macam tu. Tapi laki dia duk rasa macam benda tu benda tu tak penting. Jadi cerita tentang mental torture ni perempuan kebanyakannya bermula dengan perkataan yang kasar daripada seorang lelaki. Ada juga yang bukan saya nak nafikan, ada juga wanita yang kasar. Ada wanita yang kasar. Okay? Jangan kata orang kat Kedah ni saja cakap kasar. Kami ni memang bunyi kasar. Tapi muka kami sweet. Kami ni lembut sebenarnya. Cuba tengok. Siapa? Bunyi macam kasar tapi sebenarnya dia lembut. Apa tengok Cekta? Cekta apa cakap? Mana dia cakap kasar sangat? Dia cakap pun kami dia kata apa? Kami pun tak mau nak makan nasi macam tu. Macam tu kan. Dia sebut macam tu senyum je. So kita tak tahu dia kasar ni bukan sebab lorat semata-mata, tapi mungkin sebab pemilihan perkataan tu yang menyebabkan ramai orang yang dia rasa tak kena benda tu. Dia rasa mungkin kejutan budaya dan sebagainya kan. Tapi apa-apa pun, pemilihan perkataan yang betul ni dia boleh mempengaruhi kepada satu perhubungan rumah tangga ni nak bertahan lama ataupun tidak. Okay? Saya boleh kata macam ni perempuan. Sepanjang saya mengendalikan kes fasah dan perceraian dekat Mahkamah Syariah perempuan, cerita tentang suami isteri nak bercerai ni jarang sangat kalau ada yang nak baik balik. Adalah yang baik balik tu, cuma jarang. Sebab kadang-kadang kan kes dah bawa ke mahkamah. Alright. Kemudian si suami ni dia tak mau lepas, dia kata dia nak lawan. So dengan harapan dia nak pintahkan agar mahkamah ni tolaklah tuntutan fasah tu supaya dia isteri baik balik. Tetapi dia lupa satu perkara. Benda tu dia tak akan boleh menyebabkan paksaan. Dia tak akan boleh menyebabkan orang ataupun hati wanita ni untuk patah balik. Okay? Jadi bila berlaku macam tu, pergi kat mahkamah, benda yang sepatutnya betul tiba-tiba suami nafikan. Contoh. Saya pernah dulu kan perempuan, saya ada satu kes yang mana seorang wanita, kita filekan perceraian secara fasah. Kita ada bukti yang jelas yang mana suami dia pukul. Okay? Suami dia pukul, adalah laporan semua tu, laporan perubatan sebagainya. So benda tu sepatutnya macam boleh straightforward lah kan. Sepatutnya boleh straightforward. Tapi suami ni tak mengaku. Padahal dia ni memang betul pukul sebab ada laporan dan sebagainya.
So dia nak bela dirilah. Tapi so dia nak nafikan. So keluar daripada tu mahkamah saja, baru peringkat sebutan dah tepuk meja dah. Hang pasal apa pula tak mengaku ni? Kau kerabat semua pakat mai dah ni. Pasal apa pula tiba-tiba tak mengaku ni? Yang ni yang menyebabkan kadang-kadang kan, daripada rendah sikit je tu, dia jadi tebal. Dia jadi benda ni jadi lebih keruh. Kita panggil lebih keruh. Daripada asalnya jernih tu mungkin dah nampak kurang sikit, tapi bila masuk saja lawan, dia akan jadi lebih keruh. Dia akan mulakan dengan perkataan-perkataan yang tahu sendirilah. Saya dekat mahkamah ni selalu sangat dengar macam-macam. Maki-maki tu rasa macam biasa sangat. Biasa sangatlah kalau kita tengok orang bergaduh tu. Kalau hampa tengok ni kat drama TV saya tengok real. Bergaduh dalam mahkamah, gaduh kat luar. Okey. Jadi benda ni semua boleh mengakibatkan kepada tekanan emosi. Boleh menyebabkan kepada tekanan emosi. Jangan kata isteri dera suami, isteri di mental torture oleh suami, boleh mental, boleh tekanan. Isteri kadang-kadang maki dekat suami pun, isteri pun kadang-kadang boleh tekanan sebab dia pun tak suka nak maki-maki dan sebagainya. Kan, dia pun tak sukalah. Siapa isteri mana yang cuba abang-abang? Siapa yang suka sangat tiap-tiap hari kata kalau boleh nak meratip je. Nak mencarut je tiap-tiap hari. Siapa nak? Kita pun tak mau kan, sebab kita nak perkataan-perkataan yang murni saja. Kalau kata kita bergaduh sekalipun, tak adalah bergaduh tu sampai nak maki-maki. Benda ni yang akan menyebabkan rumah tangga tu makin lebih teruk. Kan? Ada ke? Siapa-siapa yang memang habit dia lah, saya ni kalau tak maki, kalau tak mencarut ni tak sah tuan. Ada ke siapa-siapa nak cakap macam tu? Saya yang laki pun, saya tahu pun tak suka macam tu. Kan? Sebab kita pun tak nak benda-benda yang negatif. Alright? Benda-benda yang toxic dalam diri kita ni, dia makin lebih teruk. Kita pun nak dalam keadaan rumah tangga kita ni sebenarnya baik, aman. Alright? Kita nak semuanya dalam keadaan tenang dan teratur. Sebab perkataan yang buruk ni, dia boleh mengakibatkan kepada hati wanita tu, dan dia juga boleh mengakibatkan kepada anak-anak. Anak-anak pun akan dengar. Anak-anak pun bila dengar mak dengan ayah bergaduh, siap mencarut ni, cuba bayangkan nanti besar nanti ni, apa yang akan berlaku kepada mereka. Bukankah mereka ni pun akan terikut juga bila kita duk mencarut-mencarut tu? Betul kan? So, benda ni perempuan, cerita tentang mental torture ni, satu benda yang boleh dituntut di dalam fasah. Boleh dinyatakan sebagai bukti kepada fasah. Bagi orang-orang yang baru, yang mungkin tak tahu apa benda fasah ni perempuan, fasah ni maksudnya adalah kita menyerahkan kuasa talak kepada hakim. Siapa-siapa yang belajar, dia tahu, okay? Lafaz talak ada pada suami. Okay? Jadi suami kalau dia tak mau ceraikan kita, okay, dia mesti kalau suami ni dia memang tak mau, dia nak lawan, dia tak akan lepaskan kita jadi apa pun. Alright? So jadi wanita ni dia tak ada kuasa talak. Okay? Dia tak boleh nak lafazkan cerai. Abang, saya ceraikan abang dengan talak satu. Tak ada perempuan, mustahil benda tu nak ada. So, apa yang boleh dilakukan adalah isteri ni dia boleh mohon. Dia boleh mohon fasah kepada mahkamah. Maksudnya kita mohon untuk hakim bubarkan perkahwinan kita. Okey, hakim bubarkan perkahwinan dengan cara mendengar kita punya alasan dan mendengar kita punya bukti. Dia mesti kena ada benda tu. Alright, dalam fasah perempuan dia ada terma yang dimaksudkan dengan apa benda tu? Mendatangkan, mungkin bukan mendatangkan mudarar. Lain-lain perkara lah. Dalam fasah perempuan, cerita tentang penderaan mental ni, dia ada satu bahagian yang mana kalau kata lazim menyakiti ni. Kerana menyakiti ni tak semestinya menyakiti fizikal. Maksud menyakiti fizikal ni, pukul lah. Masa dia ada kesan lebam ke, hampa kena tendang ke, tumbuk ke, okey? Yang tu semua kita panggil penderaan fizikal. Penderaan yang berkaitan dengan tubuh badan. Tapi penderaan mental juga sebenarnya ada dalam fasah tersebut.
iaitu dia boleh mengakibatkan kerosakan akal fikiran. Yang mana kita boleh sampai satu tahap kita ni mungkin boleh stres, kita mungkin akan menjadi murung, kita mungkin akan menjadi tekanan dan sebagainya. So dalam Islam perempuan, Islam sangat memelihara akal. Okay? Akal fikiran yang sihat adalah matlamat turunnya agama Islam. Saya pernah kongsikan tentang kita kata apa? Maqasid syariah, maksudnya objektif syariat. Islam turun dekat dunia ni, dia nak pelihara setiap orang. Okay? Baik bukan Islam ke, dia sangat pentingkan untuk menjaga 5 perkara. Iaitu contohnya menjaga agama, yang keduanya menjaga nasab dan keturunan, apa lagi aku salah. Yang ketiganya menjaga akal. Ini salah satu. Okay? So, menjaga akal fikiran ni adalah salah satu benda yang penting dalam Islam. So jangan kata mental torture ataupun bagi isteri stres ni benda yang alah biasalah, benda kecil-kecil. Tak. Alright, sebab dalam Islam perkahwinan ni matlamat dia adalah mawaddah warahmah. Matlamat dia adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dan rahmat dalam rumah tangga. So kalaulah setiap hari duk maki, stres, menangis tiap-tiap malam, bergaduh dan sebagainya, mungkinkah kebahagiaan tu wujud? Dapat tak? Matlamat tu sampai tak perkahwinan tu? Kan? Perkahwinan tu matlamat dia mungkin tak akan sampai. Dia mungkin akan tersangkut kat situ. So kalau matlamat kebahagiaan tu tak sampai, macam mana pula dengan rahmat yang sepatutnya datang dalam rumah tangga? Bukan rahmat Eka Matra. Yang dalam perjalanan ini menuju destinasi, tu rahmat lain. Okay? Dia selingan sikit. Memang macam tu. Okay? Memang macam tu. So bila cerita tentang tekanan mental ni perempuan, boleh kita bawa di dalam fasah. Kalau ada di kalangan anda yang setiap malam menangis, setiap malam duduk kat bucu katil, duduk dan sebagainya, stres, tekanan, panggil kawan-kawan cerita dan sebagainya. So memang anda pun dah sampai satu tahap boleh menjadi murung tu. Okay? Jadi anda sepatutnya buat tindakan yang terbaik. Buat tindakan yang terbaik. Saya tak boleh arahkan tau perempuan. Saya tak boleh nak paksa anda nak suruh buat apa. Okay? Saya takkan boleh bagi anda arahan untuk anda buat pilihan. Dalam kehidupan kita ni perempuan, kita sentiasa ada pilihan. Sama ada kita nak pergi ke kiri ataupun pergi ke kanan. Okay? Sama ada kita nak pilih ke syurga ataupun kita nak pilih ke neraka. Kita sentiasa diberi pilihan untuk kita buat keputusan. So, kalau ada orang tanya kat saya, tuan, saya kena maki setiap malam, saya kena mencarut, saya ni, saya nu, saya macam-macam. Saya sampai dah tak tahan, saya stres. Saya pergi kerja pun saya duk teringat masalah rumah tangga. Kemudian balik rumah nanti ni satgi mesti bergaduh lagi. Anak-anak pula bagi tekanan. PDPR pula suami tak ambil tahu pasal apa-apa. Okay? Bila kadang-kadang sebab nafkah, walaupun saya bekerja tetapi saya satu sen pun tak dapat, kadang-kadang saya tanggung sendiri. Sebenarnya ni semua menjadikan tekanan saya pada saya. Faham tak? Kadang-kadang dia boleh menjadi macam, kenapa aku ditakdirkan kahwin? Dia dah sampai tahap macam tu lah kan. Sampai kata apa, kenapalah aku pilih untuk kahwin dulu. Jadi bila dah sampai tahap macam tu, so maksudnya dia dah, saya nak boleh katakan dia dah tak berapa nak bahagia. Alright? Jadi anda sepatutnya buat pilihan. Okay? Anda yang patut tentukan, aku nak teruskan lagi ataupun tidak perkahwinan ni. Pilihlah. Kalau kata nak teruskan lagi, okay, kalau kata nak bagi peluang, nak cuba rawat rumah tangga, silakan. Alright? Saya pun sangat berbesar hati. Maksudnya anda cuba untuk baik pulih rumah tangga. Anda cuba untuk nak bersabar.
nak berkorban demi siapa-siapa pun terpulang, tapi mungkin nak ada satu perubahan. Nak mengharapkan suami anda mungkin menjadi lemah lembut. Tapi dia tak ada lah boleh sampai tahap menjadi sotong. Sagi jadi sotong pun kacau juga hampa. Okay. Daripada nama Rashid tiba-tiba jadi Rashidah pula lagi. Okay. So faham, jangan. Maksudnya kita mengharapkan dia berubah menjadi orang yang bercakap dengan lemah. Okay? Kita pun berharap dia faham. Tak adalah sampai tahap nak memaki, nak mencarut dan sebagainya. Cuba bantu isteri dalam rumah tangga. Alright? So kita nak berharap macam tu, anda pergilah ke kaunseling. Pergilah ke kaunseling, dapatkan nasihat rumah tangga. Kalau kata tak mau pergi kaunseling kat pejabat agama pun, banyak dah saluran sekarang ni yang mana ada proses untuk ubat. Bukan proses ubat tu maksudnya macam berubat makan ubat sebagainya tu. Dia ada macam terapi lah, terapi. Okay? Maksudnya kita cuba nak membaik pulih. Tapi cabarannya adalah kita nak kena bawa pasangan juga. Ni masalah juga. Kadang-kadang laki ni dia berat sikit bab ni. Ego tu tebal nak weh. Kan? Isteri ni mungkin dia kata, saya bersedia nak pergi kaunseling, tapi masalahnya tuan, suami saya tak mau. Saya dah paksa dah, dia kata mohong lah semua ni, mengarut dah. Kan? Kemas dia cakap ni, tak payah ada kaunseling lah, semua ni mengarut, kita sendiri boleh buat bincang. Ni kadang-kadang kan, yang ni problem juga. Sebab ego. Ego dia tak mau dengar nasihat orang lain, so dia rasa macam dia yang terbaik ni perempuan. Kalau nak buang ego ni perempuan, saya bagi satu rahsia. Siapa nak tahu rahsia? Macam mana cara untuk nak bagi lelaki ego ni dia dengar arahan. Siapa nak? Okay? Saya kongsikan sebab diri saya sendiri perempuan. Saya dulu pun ego juga perempuan. Saya lelaki dan saya pun ada egoan juga. Okay? Ego saya pun dulu tinggi. Tapi sebab kita ada pengalaman lalu yang mana cerita tentang ego ni, so dia dah berjaya dibuang sikit-sikit. Cuma saya nak kongsikan dengan anda macam mana cara untuk kita nak lenturkan lelaki ego. Nak ajak pergi kaunseling susah kan. So nak ajak untuk pergi berubat, nak ajak pergi rawatan apa pun susah. So jawapan dia perempuan, anda kena tahu siapa yang suami anda ni, siapa yang suami anda ni macam segan ataupun sanjung. Okay? Orang yang berdekatan, orang yang ada dekat dengan kita pun tak apa, macam dia hormati sangat-sangat. Kalau orang lain ni, dia boleh king lah, dia boleh lawan, bertekak sungguh-sungguh. Tetapi mai kawan ni cakap, laki ni cakap saja, dia akan rasa macam baiklah saya akan dengar. Kalau ada macam tu, anda pergi bagi tahu kat lelaki tu dan bagi tahu kat orang yang dia hormat tu, insya-Allah nanti orang yang dia hormat tu akan suruh pergi. Kadang-kadang benda tu dia akan sejak okeylah, tak apalah. Ni salah satu tips lah. Okey, tips macam mana cara untuk nak bawakan benda ni. Okey, so nasihat saya kalau siapa yang ada isu dia tekanan perasaan dan sebagainya, so dia masih lagi nak ada harapan dalam rumah tangga tu. Okay, dia masih ada harapan dan dia cuba nak ubati, nak perbaiki rumah tangga, pergilah kaunseling. Okay, so pergilah kaunseling. Tapi kalau katalah seorang isteri ni memang dah tak boleh nak pergi dah, dia dah macam habis meta dah. Habis meta dah, dia macam tak boleh nak fikir dah nak buat apa ni. Isteri ni pun dah tak tahan. Aku ni kahwin ni harap jadi isteri, tiba-tiba jadi rasa macam orang gaji kat rumah. Okay, so orang pun dah tak tahan dan sebagainya. Jadi apa yang perlu anda lakukan? Yang pertamanya, pergi kaunseling juga. Dengar nasihat saya yang pertama, pergilah kaunseling juga. Kaunseling ni, okay, mungkin suami tak hadir, suami tak mau mai pun tak apa. Tetapi sekurang-kurangnya bila anda pergi ke kaunseling tersebut di pejabat agama, pejabat agama, jangan pergi kaunseling kat luarnya. Kaunseling kat pejabat agama, tujuannya untuk anda dapat satu rekod penulisan, okey, rekod penulisan daripada pejabat agama yang anda telah melalui proses kaunseling.
proses untuk cuba menyelamatkan rumah tangga. Okay, so dia macam step lah. Step yang pertama, kalau kata nak melakukan proses fasah, kalau nak cerita tentang tekanan mental, stres, okay, dan sebagainya ni, pergilah kaunseling dulu. Kalau suami tak datang pun tak apa, at least anda hadir. Usaha kita tu, usaha tu yang penting. Okay. Yang kedua, lepas kaunseling, saya nak anda pergi ke klinik kesihatan, okay, klinik kesihatan daerah. Kemudian anda bagi tahu kepada doktor kat situ, minta untuk refer ke hospital besar, bahagian psikiatri. Faham tak? Apa tak boleh pergi terus direct ke hospital besar, pergi ke bahagian psikiatri. Dia kena di-refer daripada klinik yang biasa-biasa ni, minta untuk refer ke mahkamah pula. Aku ni siapa pula otak ingat mahkamah ni. Rindu kot. Okay. Pergi ke hospital besar. So minta untuk doktor daerah ni minta refer kepada hospital besar. Sebab kat hospital besar biasanya ada doktor psikiatri ni. Okay. So bila doktor psikiatri ni, tujuannya adalah untuk disahkan tentang kita punya tahap kesihatan mental. Dia bukan bermaksud untuk kita sahkan kata kita gila. Ramai orang dia salah anggap. Dia rasa macam kalau aku pi nanti ni, lagi doktor ni kata aku ni gila pula. Tak, perempuan. Stres dengan gila, dua benda yang berbeza. Okay. Stres is stress. Dia salah satu penyakit. Okay. Kesakitan juga. Okay. Gila, dia adalah satu penyakit yang lain. So, jangan risau. Dia ni tak akan ada apa-apa efek kepada anda punya nafkah ke. Dia takkan ada efek kepada anak-anak, hak jagaan anak ke, semua tu tak ada. Alright. Yang penting dapatkan rawatan psikiatri. Sebab dengan rawatan psikiatri sebut, yang pertama mungkin boleh menyebabkan anda kembali normal. Okay, bantu untuk kembali normal. Yang keduanya, boleh menjadikan anda ada bukti. Bukti nak menunjukkan kata kita mengalami tekanan mental. Sebab tak ada orang lain, perempuan. Tak ada orang yang boleh nak sahkan anda stres, anda tekanan, melainkan doktor. So, doktor yang nak sahkan tu bukan doktor kat klinik biasa. Bukan klinik satu Malaysia, klinik Dr. Azhar apa semua ni, tak. Okay? So, doktor psikiatri sahaja yang boleh keluarkan laporan mental tersebut. Laporan anda punya kesihatan mental. Okay? So, lepas dah dapat yang tu, anda dah ada dua bukti bertulis nak menunjukkan anda mengalami stres, mengalami tekanan. Okay? Yang penting rawat dulu kita. Jangan sampai anda tertekan dan sebagainya, lagi anda buat keputusan yang macam-macam. Saya risau sebenarnya, perempuan. Seriously, saya risau. Sebabnya, cerita tentang bunuh diri ni, perempuan, kita macam dah dengar selalu sangat sekarang ni. Kalau dulu kita mungkinlah sorry to say lah, kita selalu dengar cerita bunuh diri ni orang bukan Islam. Cerita terjun daripada jambatan Pulau Pinang, cerita gantung diri dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni cerita orang Islam bunuh diri pun dah ada, perempuan. Cerita budak nak bunuh diri pun dah ada. So kita ni sangat bimbang bila dalam keadaan macam ni orang tak ambil berat tentang tekanan mental. So, anda kena ingat, anda berkahwin ni tujuannya untuk dapat kebahagiaan, bukan untuk didera mental. Tak ada siapa pun minta untuk perkahwinan dia tu didera mental. So, anda pilihlah yang mana yang terbaik. Saya dah bagi jalan. Okay? Yang pertamanya, pergi kaunseling. Yang keduanya, dapatkan rawatan psikiatri. Okay? Alright. Saya dah bercakap berapa minit dah ni ya? Eloklah. So, saya buka untuk siapa-siapa yang nak tanyakan soalan. Saya akan ambil soalan bermula daripada sekarang. Okay, anda boleh letakkan soalan. Saya akan bantu untuk jawab. Ambil peluang lah. Kan? Ambil peluang. Lagi hampa kata, apa Tuan Fahmi ni cakap seorang-seorang saya pun nak tanya juga. Jangan risau. Siapa yang rasa macam dia tak terlepas ke cerita dan sebagainya, saya jemput untuk wanita-wanita yang mana first time join ni, join saya punya group, nama dia Tanya Tuan Fahmi. Okay, group Facebook Tanya Tuan Fahmi. Kat situ siapa yang tanya soalan, semua ada jawapan. InsyaAllah kita akan jawab
secara bertulis kat situ. Minum dulu. Okay. Barulah rasa fresh sikit. Penat kau bercakap punya. Nampak elok pula kan bila saya pakai baju macam ni. Saya ada buat satu TikTok tau perempuan. Apa tahu tak lagu yang apa orang buat TikTok sekarang ni? DJ apa benda lah kan. Nanti apa tengok lah. Aja pun saya sekarang ni gila TikTok pula. Siapa yang rasa macam suka video-video pendek semua tu kan, jemputlah join saya punya TikTok. Tengoklah, baru nak start. Siapa minat TikTok, jomlah, tolonglah bagi support. Bagi support, masuk TikTok saya. Siapa nak tanya soalan pun saya boleh rakam video pendek. Saya lebih suka. Best pula TikTok kan, sebab filter dia lawa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab soalan Nur Haifa. Nur Haifa share. Okay, thank you Puan Nur Haifa sebab sharekan video ni. Boleh ke hubungan suami isteri tanpa rasa kasih dan sayang? Hanya bantahan semata-mata, hanya bertahan semata-mata kerana anak. Okay. Hubungan suami isteri tanpa rasa kasih dan sayang ibarat irama tanpa lagu. Gitu. Boleh tak macam tu? Sebab apa? Hubungan suami isteri ni mestilah kena ada rasa kasih dan sayang. Okay? Kena ada rasa kasih dan sayang. Tapi kalau kata bergaduh tu, janganlah sampai satu tahap bergaduh tu yang sampai dah tak boleh nak ubat. Okay? Tapi kalau kata tak gaduh yang sampai dah tahap teruk, kita panggil dalam Islam ni kita sebut sebagai masyaqqah. Okay? Maksudnya rumah tangga ni dah level dia sampai satu tahap yang pergaduhan yang berat. Al-masyaqqah ni. Jadi kalau dah sampai tahap macam tu, dah hilang kasih, dah hilang sayang, maka sewajarnya pihak-pihak ni berpisah. Berpisah sepatutnya dengan cara yang baik. Dia tak perlu lagi dalam keadaan yang mengeruhkan. Cuma kalau kata adalah sedikit kadang-kadang salah faham yang kecil yang boleh diubat, yang boleh diperbaiki, so baikilah. Itu yang pentingnya. So jawapan dia, boleh ke hubungan suami isteri tanpa rasa kasih sayang? Jawapan dia boleh, tapi dia tak cukup rencah. Kan? Kalau kata gaduh sikit-sikit tu, tak apalah. Sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Okay, nama pun Fahmi Ramli. Standard lah lagu-lagu P. Ramli. Okay, kalau hanya bertahan semata-mata kerana anak. Saya banyak sangat Puan Haifa, saya banyak sangat kes yang mana wanita ni bertahan kerana anak. Okay, bertahan kerana anak. Tapi pun, siapa yang saya boleh katakan kan, majoriti orang yang saya jumpa, orang yang menceritakan masalah kepada saya personally, private consultation dengan saya, buka kes dengan saya, siapa yang cerita dia kata bertahan kerana anak dia ibarat seperti kanser tahap 2. Dia dah nak mula makin mereput. Okay? Sebabnya dia nak cuba korbankan diri dia demi anak-anak. Tak salah perempuan. Okay? Tak salah. Tak salah kalau kata kita nak bertahankan perkahwinan kita ni kerana anak. Walaupun kita mungkin terpaksa terima macam-macam detik hitam. Every day is a very toxic day. So memang macam teruk lah. Tapi bila tengok anak, dia rasa kesian dan sebagainya. Kadang-kadang dia terfikir, nanti ni tak ada anak, tak ada ayah lah, tak ada orang kata apa dan sebagainya. So kita macam hidup ni atas sebab orang lain. Okay? Saya tak kata salah perempuan. Saya tak kata salah. Siapa yang pilih jalan tu, dia kena hadapi jalan tu sendiri. Sebab dia yang pilih jalan tu. Sebab dalam Islam, Allah tak larang pun untuk berpisah. Kalau kata kita ni dah tak boleh nak bawa haluan dengan suami, Allah tak larang pun untuk kita bercerai.
Okay? Tak larang pun untuk bercerai sebab kita dah tak ada kasih dan sayang. Saya selalu sangat bawa cerita ni. Seorang lelaki yang mana tak handsome, dia isteri dia ni minta untuk diceraikan. So isteri ni dia datang kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku takut aku kufur. Aku takut aku ni jadi durhaka kepada Allah, kepada agama Islam. Dia kata suami dia ni baik sangat. Elok, nafkah, romantis semua okey. Tapi masalahnya ya Rasulullah, aku ni dah tak ada hati. Sebab rupa. Faham tak? Sebab rupa. Dia kurang handsome je cerita dia. Wallahu a'lam, mungkin kurang handsome. Tak handsome okay, senang So jadi dia menyebut, Rasulullah kata pulangkan semula mas kahwin yang diberi. Mas kahwin tu sekebun kurma. Ceritanya apa kena ingat betul-betul. Sebab cerita ni base ataupun landmark. Okay? Landmark kepada cerita hati dan perasaan. Tak salah isteri nak tuntut perceraian tu. Sebab hanya kerana tak handsome, dah tak ada kasih sayang tu je. Hanya bertahan semata-mata. Terpulang. Okay? Saya tak arahkan untuk hampa pisah. Apa pun yang penting pilihan di tangan kita yang matang ni. Kita yang pilih untuk berkahwin dengan pasangan yang kita pilih. Okay? Kalau tak ada siapa-siapa paksa, jadi kita berhak untuk buat keputusan sendiri. Alhamdulillah. Sorry. Wah, Ruzaini Zanda, saya pernah alami macam tu tuan, tapi saya tak pergi ke hospital. Sampailah sekarang ni memang rasa stres tu teramat sangat. Nampak? Ni bukti. Puan Ruzaini cakap. Bukti yang saya bukan saya yang cakap, tetapi daripada wanita yang mengalami sendiri. So ini buktinya Puan Ruzaini dah cakap. Okey, Puan Arnida Wahab, selain bercakap kasar, apa lagi yang berkait dengan dera mental? Okey, contohnya lagi adalah kadang-kadang suami ni dia mungkin tak maki, dia tak mencarut, tetapi dia macam silent protest. Silent torture pun boleh jadi juga. Tahu tak macam mana? Contoh saya pernah ada satu kes ni, yang mana suami ni, isteri ni, dia filekan fasah. Okay? Kami filekan fasah. So saya filekan fasah atas alasan mula-mula tak kena pukul, tak dapat nafkah, dan apa lagi dua tu je lah. So memang kuat. Memang ada alasan yang kuat. So bila dah naik ke mahkamah puan, dah naik sampai 3-4 kali, dah nak masuk proses bicara sebab suami tak setuju. Suami nak lawan. Okay? Tetapi bukan setakat lawan, suami ni dia mungkin pujuk balik. Okay? So dia macam pujuk balik. Jadi isteri ni datang kepada saya, dia bagi tahu, Tuan Fahmi, saya rasa macam saya nak bagi peluang lah. Sebab suami saya ni dia tiba-tiba dia pujuk elok, dia janji nak berubah dan sebagainya. Okay, so tak apa. Ni saya nak cerita kat hampa ni. So dia kata, betul ni puan nak tarik balik ni? Ya betul. Tak apalah, saya bagi peluang kat dia. So lepas bagi peluang macam tu, saya pun tarik balik kes. Kita tarik balik kes. Saya kata baik, tahniah lah kerana dapat baik balik rumah tangga. Saya doakan berkekalan, bahagialah macam biasa balik. Okay, so bila dah tarik balik tu, dia orang berbalik ke rumah. Apa nak jadi perempuan? Saya 5 bulan lepas tu, lebih kurang 5 bulan lepas tu, dia datang cari saya balik. Dia datang, dia katanya kat saya, tuan, saya nak filekan balik. Bukan itu tarik balik ke? Saya pun kena pukul balik ke? Tak, dia tak pukul. Tapi dia silent, dia macam mental torture saya. Maksudnya macam lepas dia tarik balik kes tu kan, balik rumah je kan, dia buat macam lepas makan. Contoh, kita dah masak penat-penat, dia kata dah masak penat-penat tu, kemudian dia tengok, dia tak mau makan. Dia tak mau makan, dia belah macam tu saja. Atau kemudian dia kata kalau macam tidur kan, dia tengok isteri dia masuk dalam bilik, kemudian dia kata laki dia duduk kat luar. Dia macam mental torture lah. Nafkah pun dia tak bagi. Faham tak? So macam kawan ni dah tarik sebaya nak bagi peluang, tiba-tiba pula dia ni mental torture macam tu. Okay? Dia perli-perli, dia tak maki.
Dia tak mencarut, tapi dia perli. Eloklah buatlah file macam tu. Nanti mungkin nak filekan lagi lah tu. Faham tak? Jenis macam orang macam ni. Ni pun boleh jadi mental torture juga kan. So after 5 months tu, dia datang, saya kata okay, tak apalah. Kalau kata kita filekan balik ni dengan alasan yang baru, puan bersedia tak untuk tidak tarik balik? Saya kata memang takkan tarik balik dah. Kita nak proceed saja sebab benda ni dah makin lama makin makan dalam saya. Dia merosakkan fikiran dia sampai kerja pun tunggang langgang, dia kata. Kadang pergi kerja dan tak pergi kerja. Tiap-tiap malam ni boleh kita cerita tentang menangis sajalah. Sebab dia rasa macam buat satu kesilapan, tarik balik kes tu untuk bagi peluang. Ada orang bagi peluang berjaya, okey, tapi disebabkan suami dia ni dia mental torture cara lain. Faham tak? Makin menyakitkan hati yang macam tu. So lepas 5 bulan kita filekan. Cerita dia mungkin tak panjang lah, dalam tak sampai setahun lah. So tak sampai setahun, so berjaya. So dapatlah dia dengan tuntutan yang kita dakwa tu, bukti semua cukup, mahkamah pun dengar, mahkamah terima. So mahkamah pun sabitkan. Kita filekan cerai taklik, kita tak filekan cerai tekanan perasaan. Sebab kalau kita nak filekan tekanan perasaan yang cerita, dia nak kena dapatkan laporan psikiatri, dia nak kena dapatkan laporan kaunseling. Tapi dia tak mau dah. Dia kata saya dah tak boleh dah. Dia nafkah pun semua tak bagi. So kita bawa cerai taklik lah. Sebab kata tak dapat nafkah lebih daripada 3 bulan berturut-turut. Okey tak Puan Nida Wahab? Story saya ni sampai tak? Sampai kan? Okey. Bolehkah hubungan hanya bertahan kerana anak-anak? Sama macam tadilah Puan Syaza Boleh, tak ada masalah. Cuma sampai bila? Kan Puan Syaza kan? Siapa yang ada persoalan macam Puan Syaza ni? Bolehkah hubungan hanya bertahan kerana anak-anak? Jawapan saya boleh. Boleh, tapi sampai bila? Sampai bila harus ku bertahan di dasar hatiku. Okey, Akane Arishima Sayuri. Woi, nama macam orang Jepun. Ini soalan ke Puan? Cuba pilih untuk bahagikan diri sendiri Puan. Okey. Puan Akane cakap, cuba pilih kebahagiaan diri sendiri. Ya. Saya pun setuju dengan Puan Akane. Arar Kaila. Alhamdulillah saya dah selesai Tuan. 2 tahun saya menanggung derita perbuatan bekas suami. Alhamdulillah. Yang terbaik untuk Puan tu saya ucapkan Alhamdulillah. Okay? Tahniah lah kalau kata dah dapat kebahagiaan yang Puan cari tu sendiri. Mudah-mudahan, okay? Mudah-mudahan kebahagiaan yang kita dapat tu memberikan kita ketenangan untuk beribadah sebenarnya. Okay? Kita kena ingat balik, tujuan kita ni diciptakan di atas muka bumi ni, tiada benda lain melainkan untuk kita beribadah kepada Allah. Okay? So kalau kita nak beribadah ni, mesti kita nak beribadah dalam keadaan kita tenang, kita happy dan sebagainya. Barulah kita rasa macam seronok bila kita nak beribadah kan. Jadi kalau dah dalam keadaan kita menderita, mental sakit dan sebagainya ni, kita pun stres, macam mana kita nak rasa bahagia dalam beribadah tu? Betul kan? Betul kan kalau saya salah? Correct me if I'm wrong. Okay, Yusmiza Yusof. Tuan, jika pergi ke klinik swasta dan minta surat refer psikiatrik ke hospital besar, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Kalau kata surat klinik swasta tu boleh pakai, pergi ke psikiatri hospital besar. Yang penting tu psikiatri tu mesti psikiatri kerajaan. Tu je yang paling penting. Alright. Yang mesti doktor kerajaan masa doktor psikiatri tu. Sebab keterangan ataupun bukti perubatan, okay, yang paling ranking tinggi adalah laporan perubatan doktor kerajaan. Okay. Puan Cayang Manja Star Sender. Thank you Puan Cayang Manja. Oh, nama Cayang Manja.
Suami lebihkan masa tempat madu. Allah. Niki. Saya tak tahu nak kata apa lah ni Ini pun salah satu jugalah. Boleh jadi mental torture juga Oh, dapat isteri baru kena boleh kan? Tak tahulah. Kalau boleh bagusnya bahagi sama rata lah kan. Panas malam ni. Sampai 2 kali ayak minum ni. Kira apa dah? Ke sebelah. Alright. Mariani Harun. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Berapa lama tempoh yang kita perlu lalui untuk jumpa doktor pakar before kita nak filekan fasah? Baik. Jawapan saya adalah bergantung kepada doktor pakar tersebut. Biasanya dia akan mengambil masa beberapa kali untuk naik ke hospital untuk berjumpa dengan doktor tersebut. Okay, so mungkin akan take time beberapa kali. Kalau tak silap saya, based on saya punya pengalaman klien, firstly dia minta refer dulu daripada klinik bawah ke hospital. Itu first. Yang keduanya, berjumpa dengan doktor psikiatri ni, dia akan ambil keterangan dulu. Yang ketiganya, kalau tak silap saya, dia akan suruh buat ujian. Dia macam ada ujian bertulis dan sebagainya. Alright, and then yang keempat, dia macam rawatan susulan. Wallahualam macam mana. Tapi dia rasa macam lebih kepada pertanyaan lah, sesi soal jawab macam tu saja. And then yang kali kelima baru dia dapat laporan tu. Okay, tapi kalau katalah kan dah masuk peringkat yang kali ke-3, ke-4 tu mungkin tak dapat laporan lagi, anda boleh request. Boleh tak kalau nak dapatkan laporan tu cepat? Kalau katalah anda dah pergi ke doktor, so nak pergi ke rawatan susulan yang lain seterusnya, and then anda rasa macam dah tak boleh nak tunggu. Okay, tak boleh nak tunggu lama-lama dekat hospital, nak tunggu laporan kesihatan ni semua keluar lambat dan sebagainya, anda boleh filekan kes fasah tu. Sebab nanti bicara tu baru anda buktikan. So dia mungkin akan take time. Sebab nak filekan kes pun dia mungkin akan mengambil masa. Nak lantik peguam, nak buat saman, nak serah saman, nak tunggu pihak lawan datang setuju ataupun tidak lagi, kan? Dia akan mengambil masa. So dalam mengambil masa tu, anda boleh dapatkan nanti laporan perubatan tersebut. Okey, Wan Hashimah. Kalau kita dah cerai, boleh ke kita cerita pasal buruk laki kita? Nak cerita kat siapa puan oi? Dah bercerai, kalau dah bercerai tak payahlah nak bercerai. Dah bercerai tu, yang dah berlalu biarlah berlalu. Okey. Maksudnya kalau kata tujuan dia tu mungkin nak cerita dekat dalam media sosial, pada saya tak payahlah. Tapi kalau kita nak buat tu penulisan umum, yang tak ada refer kepada siapa-siapa contohnya, bolehlah untuk tujuan pengajaran kepada orang lain. Alright? Tapi kalau saja kita ni tak payah nak tulis apa-apa, tak payah tulis lah. Kalau saya cerita pun, saya cerita tentang pengalaman kes saya saja. Okay? So kalau kita dah cerai, kita tak perlu nak cerita-cerita macam tu semua. Melainkan kalau kita dalam proses perceraian, kalau kita nak cerita pun, kita ceritalah kepada orang yang bakal menjadi saksi, yang bakal membantu kita untuk bagi keterangan. Yang keduanya, kenalah cerita benda ni semua dekat dalam mahkamah. Sebab bila dalam mahkamah, proses kes fasah, kita mesti cerita A to Z. Semua mesti cerita. Dia tak boleh selindung-selindung. Nothing to hide. Sebab kita nak buat keputusan. Hakim nak buat keputusan, peguam pun nak bantu untuk menguatkan kes. Jadi mesti kita kena cerita A to Z. Apa isu kita. Okay. Kalau dah lepas bercerai, kita nak cerita benda ni semua tak penting dah. Cuma kalau nak cerita pun mungkin dalam tuntutan mut'ah sahaja. Mut'ah ni maksudnya sagu hati selepas perceraian kan. So seorang isteri yang diceraikan, dia berhak untuk dapat sagu hati. Jadi bila dia nak berhak dapat sagu hati tu, dia bolehlah ceritalah tentang kenapa perceraian ni berlaku, apa yang jadi. Saya sampai dah satu tahap, Tuan Hakim, saya ni selalu kena maki, tapi saya sanggup bertahan. Saya menjaga aib suami saya. Semua tu kena ceritalah kan. Tu cerita buruk lah kan.
Tapi cerita dalam mahkamah tak apa. Cuma jangan cerita kat luar mahkamah saja. Anas Ara, tuntutan hadanah anak takkan terkesan ke tuan sekiranya mak dapat rawatan? Adakah pihak bapa boleh cabar kelayakan mak untuk menjaga anak? Baik, jawapan dia Puan Anas Ara. Seorang isteri ataupun seorang ibu yang mendapatkan rawatan psikiatri tak akan tergugat hak jagaan dia. Hak jagaan tak akan tergugat perempuan. Seorang ibu hanya akan tergugat hak jagaan itu bila ada 5 perkara. Salah satu daripada 5 perkara, iaitu ibu ni murtad ataupun keluar daripada Islam. Yang keduanya, ibu ni berkelakuan keji secara terbuka. Maksudnya ialah macam saya cakap jadi macam GRO ke kan, jadi pelacur ke. Tu contohlah terbuka yang semua orang tahu dia ni memang teruk. Ambil dadah ke mungkin lah kan. Yang ketiganya, kalau ibu ni berkahwin lain. Yang ni kalau siapa tanya soalan ni, kita tunjuk cerita hari lain. Yang keempat, kalau ibu ni mendera, mendera anak tersebut, mendatangkan penyakit lah, memukul anak ni. Yang kelima, kalau ibu ni berpindah dengan satu jarak yang sangat jauh dengan niat untuk pisahkan ibu mempisahkan anak dengan bapa. Daripada 5 perkara tadi ni, ada tak disebut kata ibu gagal kalau kata ibu ni rawatan psikiatri? Tak ada kan? So tak ada spesifik. Tapi dia mungkin ada dalam bab yang lain, iaitu kebajikan anak. So bab kebajikan anak ni boleh terjejas ataupun tidak kalau ibu ni dalam rawatan psikiatri. So kita buktikan. Kalau suami kata bekas suami dakwa kata kita tak layak untuk dapat jagaan anak sebab kita ni rawatan psikiatri. So kita buktikan pada mahkamah, ya betul, saya melalui proses psikiatri. Melalui proses psikiatri. Tapi proses psikiatri saya ni tak adalah sampai tahap saya gila, sampai dah boleh hilang kelayakan saya untuk menjaga. Saya masih lagi waras. Contoh dia. Sekejap Ya Rian. Sekejap. Saya kunci pintu, takut dia kacau. Boleh buat. Okey, Puan Mas Tarmizi. Tuan, based on pengalaman Tuan, berapa lama tempoh rawatan untuk dapat report dok psikiatri? Adakah makan masa bertahun? Saya rasa tak makan masa bertahun, Puan. Saya dalam 6 ke 7 bulan kot. 6 ke 7 bulan lah. Okey, Puan Erni Yusnita. Tuan, macam sekarang kita alami penderaan mental. Sebelum-sebelum ni kita ada bukti-bukti lain, masalah dari masalah suami. Bukti-bukti tu mungkin dah bertahun. Boleh diguna pakai ke untuk tuntutan fasah? Bagus soalan Puan ni. Okey. Jawapan saya, boleh. Tetapi kurang berkualiti. Kurang berkualiti. Sebabnya, kalau katalah daripada dulu kita dah ada laporan psikiatri contohnya kan, laporan psikiatri. Tapi bila dah sampai 1-2 tahun lepas tu kita tak guna pun untuk buat tuntutan cerai. Lepas 1-2 tahun tu baru kita buat tuntutan fasah. So apa yang berlaku 1-2 tahun tu okey ke? Kalau contoh kan 1-2 tahun tu gap tu kan, kita akan disoal nanti ni. So masa dalam 1-2 tahun selepas dapat laporan tu, Puan pergi kerja ataupun tidak? Pergi. Okey tak pekerjaan Puan? Okey. Puan dengan anak-anak bukan macam mana? Okey. Pergi ke luar negara tak? Pergi. Contohlah kan. So dia ada macam gap kat situ yang panjang, membuatkan orang tertanya-tanya. Ni betul ke psikiatri? Betul ke stres? Faham tak? Sebab kita nak tunjukkan bila kita buat laporan psikiatri ni, kita nak buktikan yang kita dalam keadaan sakit sekarang. Dia bukan sakit yang ke depan. Dia lebih kurang sama. Kalau macam contoh kan, orang kata buat tuntutan fasah sebab kena pukul. Cerita kena pukul itu 2-3 tahun lepas. Kemudian 2-3 tahun depan tu baru buat tuntutan.
buat tuntutan fasah. Nak cerita kata kena pukul yang 2-3 tahun yang lalu. So, bila 2-3 tahun yang lalu kena pukul, boleh tak lagi bawa? Boleh. Tetapi, kenapa sekarang dia akan timbul satu apa tak persepsi. Setiap orang, terutamanya hakim, dia akan timbul persepsi, hang redha kot. Faham tak? Hang tak sakit ni. Kalau kita sakit, kita dalam keadaan yang terdesak, sepatutnya seberapa segera kita kena filekan perceraian. Okey. Boleh dapat tak? Tu cerita tentang bukti yang kita peram. Bukti peram ni boleh guna tapi dah lemau. Sebab dia akan timbul kata kita ni redha benda yang berlaku sebelum ni. Macam cerita orang kata kan, kalau orang tuntut kata apa, saya tuntut fasah, tuntut cerai ni, tak dapat nafkah. Daripada bila? Daripada awal tahun kahwin dulu. Bila tahun kahwin tu? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu tak pernah dapat nafkah. Kenapa 10 tahun sekarang baru tuntut cerai? Faham tak? Sebab nafkah adalah wajib. Contoh ni contoh. Nafkah adalah wajib. Sepatutnya suami ni kena bagi. Tapi kita tak minta pun cerai. So apa yang berlaku? Dia akan timbul apa? Dia akan timbul kata kita redha. Kita tak sakit pun. So bagus soalan Puan Ernie ni. Bagus. Terima kasih sebab bagi soalan macam ni. Along Norin Mans. Boleh ke suatu hubungan itu bertahan hanya sekadar simpati? Oh, lebih kurang macam tadilah. Boleh. Tapi sampai bila? Okey. Boleh macam tu Puan Along. Mana saya nak tahu? Hubungan bertahannya sekadar simpati. Boleh, tapi sampai bila? Dia seperti seolah-olah kanser. Kanser yang makin merebak kalau kita tak rawatkan benda tu. Dengan siapa kita boleh Puan Seti Wahab? Dengan siapa kita boleh berhubung untuk tahu kita depres atau tak? Jawapan saya tadi pergi ke doktor psikiatri. Pergi berjumpa dengan doktor psikiatri. Oh, Siti Ana. Suami poligami, saya pernah bercerai tapi rujuk kembali demi anak. Sekarang saya dengan suami pada dasar baik, cuma saya rasa tak dapat teruskan kehidupan sebagai isteri kerana banyak makan hati. Oh, cerita makan hati sama. Syakira. Tuan, macam mana nak buktikan kat mahkamah untuk tuntutan fasah kalau dia tak nak lepaskan cara elok? Suami tak bertanggungjawab dan ambil kesempatan ke atas saya. Saya alami tekanan dan dah tawar hati. Saya kalau dengan suami saya akan sakit teruk sebab suami ada membelah setan. Wow. And amal ilmu hitam and anak pun jadi mangsa. Black magic ni. Hampa kalau suka aku cerita pasal ulas black magic ni, insyaAllah nanti kita cerita. Ada pengalaman dia. Okay, alright. So Puan Syakira, jawapan saya yang terbaik sekali Puan adalah Puan lantiklah peguam. Dan peguam Puan akan bantu untuk kes fasah. Biasanya bila di mahkamah syariah, suami ni kalau kata dia tak setuju untuk lepaskan cara yang baik, memang hakim akan suruh kita buat tuntutan fasah. Alright. So kalau tuntutan fasah ni biasanya mahkamah akan suruh kita pakai peguam. Sama ada kita lantik peguam kerajaan ataupun peguam swasta. Ikutlah. Kalau kita berkemampuan, lantik peguam swasta. Kalau rasa kurang berkemampuan, lantiklah peguam kerajaan. Biasanya hakim tak akan suruh kalau kata kita nak bawa sendiri. Sebab proses pembuktian tu dia ada proses yang tersendiri. Dia bukan by bertulis lawan bertulis. So dia ada proses untuk berhujah, untuk soal balas dan sebagainya. Okey. Jadi kalau kata nak buktikan tu, kita kena tengok kepada alasan. Apa alasan fasah kita? Kalau kita nak dakwa kata kita dipukul, so kita kena ada bukti cerita tentang pukul. Kalau kita nak dakwa kata kita mengalami tekanan mental, kita kena membuktikan kepada mahkamah yang kita tekanan mental. So bila kita dapat laporan perubatan dan sebagainya tu, cara nak buktikan tu pun dia ada cara dia tersendiri. Dia ada prosedur dia tersendiri. Okey? Ibarat seperti anda nak tuntut fasah ni seumpama anda nak naik ke gunung. Okey? Nak naik ke gunung ni sukar kalau kita nak naik sendiri. Kita tak tahu dekat mana
tempat nak naik, kita tak tahu dekat mana duri, kawasan curam, kita tak tahu dekat mana ada jebon dan sebagainya. So, berbanding kita bersama dengan orang yang selalu naik gunung. Kalau orang yang selalu naik gunung, naik turun banyak kali tu, dia lebih tahu macam mana cara nak capai ke puncak tu dengan cepat, kat mana cara nak mengelak dan sebagainya. So, kalau lagi lama orang ni pengalaman, dia pakar untuk naik gunung tu, lagi mudahlah untuk kita capai ke puncak tu dengan lebih cepat. Itulah ibaratnya kalau kata anda lantik peguam dalam kes fasah ni perempuan. Boleh? Boleh terah tu. Saya bagi analogi, senang. Awak gatal hidung lah. Betul kan tuan, seorang isteri minta cerai pada suami, arash Allah akan bergegar, bukan saja nak tuntut cerai sebab suami tak tahu tanggungjawab. Puan Nas Jamaluddin, jawapan dia adalah yang tu adalah hadis palsu puan. Kalau tak palsu pun dia satu tahap yang dhaif. Kalau Puan Nas Jamaluddin tak percaya, Puan Nas Jamaluddin cuba dengar perkongsian daripada Dr. Mazhar. Saya kalau bab lain saya mungkin suka sikit, tapi kalau bab fiqh memang saya akan refer dia. Kita akan tengok perkongsian dia punya pengulasan macam mana. Tak ada pun cerita kata-kata apa isteri minta cerai ni bergegang arash Allah. Tak ada puan. Kalau macam tu kan, jenayah lain, jenayah zina, jenayah membunuh apa semua tu yang ada dalam Quran ni lagi banyak menggegakkan arash Allah. Okay, so tak macam tu. Dalam Al-Quran pun dia tak ada pun nak cerita kata haram, makruh tuntut cerai kepada seorang suami. Kalau tidak perempuan, takkanlah cerita yang seorang wanita tu nak bercerai dengan suami dia yang rupa paras tak ada tu. Nabi pun tak kata hang balik ni. Mana boleh macam tu? Bergegang arash Allah. Nabi tak sebut macam tu pun perempuan. Nabi sebut apa? Pulangkan balik mas kahwin. Nabi tak marah pun wanita tu. Sebab dia tahu perkahwinan ni adalah give and take. Dia mesti kena ada penerimaan. Mesti kena ada tawaran dan penerimaan. Boleh terus tu. Oi, kalau cerita bergerak arash, bukan nak kata lah betul kan? Sebab ramai orang dengar hadis macam ni, dengar dia rasa macam benda tu betul. Tapi rupa-rupanya yang ni hadis ni maudhu', hadis ni palsu dan sebagainya. So benda ni semua adalah benda yang boleh merosakkan kita bila kita memegang benda yang tak betul. Alright? Jangan bimbang dalam penentuan untuk cerai ataupun tidak ni, Allah SWT tak adalah sampai tahap mengharamkan kita. Kalau dah tak ada hati dan perasaan pun Allah SWT benarkan. Kalau tidak kan, berapa dia buat hukum cerai? Kalau kahwin tak payah cerai. Betul tak? Kalau siapa bercerai, hukum dia haram. Hukuman dia kalau sebut haram dia macam satu jenayah pula kan? So tak boleh macam tu. Dia tak ada macam tu. Teddy Bear. Now. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, jika suami selalu pukul-pukul tapi saya masih cuba untuk bertahan sebab sayang, macam mana tu tuan? Macam idea buat untuk saya benci dia sampai satu tahap tak ada hormat kedudukan mak saya. Macam mana tuan fahami? Hati saya makin hari makin retak. Saya tak minta tuan untuk jadi anak tak sah taraf, tapi itu selalu dia cakap dekat saya. Apa salah saya tuan? Uish. Siapa-siapa nak bantu Puan Teddy Bear ni? Kalau saya puan, kalau saya kat tempat puan, sorry to say lah puan memang tak ada dah nama title untuk seorang lelaki tu bergelar suami. Sorry lah. Jangan kata ni, kalau puan terlampau bagi muka, tak tahulah. Kalau saya mungkin lelaki, kalau kata ni rakan-rakan wanita yang lain ni yang boleh bagi nasihat, bagilah nasihat kat Puan Teddy Bear. Dan juga wanita-wanita yang lain. Sebabnya perempuan, kita ni, anda wanita hidup dekat muka bumi ni sebagai wanita orang yang perlu dilindungi, bukan orang yang perlu disakiti. Kalau katalah anda selalu disakiti, dipukul pula tu kan, apa beza kita dengan seorang hamba kan? Kita ni hamba ke?
Kita ni hamba pada Allah SWT saja. Itu pun kita yang claim kata diri kita ni hamba. Sedangkan dalam Quran ni sebut seorang saja nama hamba. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Surah Isra. Okay? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa dia? Allah SWT kata Nabi Muhammad. Okay? Allah bawa diisrakan daripada Mekah Isra'. Okay? Diisrakan sehingga ke Baitul Maqdis. Israkan. Okay? Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Memperjalankan hamba dia. Okay? Nabi Muhammad je Allah sebut kata hamba. Kita ni kita claim kata kita hamba Allah. Tulis besar-besar dalam cek hamba Allah. Okay? So, kita ni kalau kata kita ni hamba Allah, right? Adakah kita ni layak untuk dilayan seperti hamba manusia yang lain? Seorang isteri, darjat dia bukan dekat kaki tau. Dan juga bukan darjat dia tu diangkat sampai ke atas kepala. Dia sama. Bahkan dia dicipta daripada rusuk. Tercipta engkau dari rusuk lelaki, bukan dari kaki untuk dialasi. Bukan jua. Tak tahu lagu tu. Dah okey berapa dah ni? Alright, sikit lagi saya ambil satu lagi soalan Pukul 9.25 dah. Okey, last. Nurul Hartini Aminah Suhaimi. Oh, panjangnya nama. Tuan nak tanya. Baru ni saya buat tuntutan fasah. Mahkamah ada bagi surat. Jadi surat tu untuk saya ke untuk dia? Sebab dia kat penjara dah 2 bulan. Puan buat tuntut fasah. Ada bagi surat. Okey, macam ni kalau puan terima tu satu surat, notis dia tulis, notis kehadiran. Yang tu memang untuk puan. Okey. Tapi kalau mahkamah bagi kat kita saman, alright, maksudnya kita yang buat saman tapi mahkamah bagi balik. So kemungkinan yang tu mahkamah bagi untuk dia. Ataupun kemungkinan juga mahkamah tak dapat buat serahan lagi. Contoh, saya tak tahu apa situasi yang berlaku kat puan sebenarnya. Saya beranggakan begitu je lah. Kalau kata dapat surat tu, surat lah. Dia tulis keping je. Dia tulis notis kehadiran ke, surat kehadiran ke mahkamah. Itu surat lah. Memang untuk kita hadir lah. Tapi kalau kita dapat balik tu saman, yang tu bukan surat. Okay? Yang tu maksudnya mesti dipatah balik. Sebab kalau kata di penjara, dia mesti buat serahan saman kita tu mesti sampai ke penjara. Okay. Alright. Elok lah. Okay, saya jawab je panjang lah. Aisyah Sulaiman, kesian nak tanya panjang ni. Dah tunggu Fahmi Ramli ni. Suami dah sebulan tanya khabar kami jam JJ. Kalau call dan cakap dengan anak saya, isteri kedua. Apa yang saya lihat sekarang seolah macam tak berlaku. Sekarang stres, memang stres. Dan saya terlalu mikir sampai saya lepaskan pada fobia dengan kesilapan suami dulu. Bila mula jauh dari suami langsung, tak tanya khabar saya, kesihatan saya dah sebulan lebih. Saya mesej dia tak layan. Bila call dia dengan anak, apa sepatutnya harus buat pengetahuan tuan. Saya dah pernah bercerai, dah rujuk balik dengan suami. Puan Aisyah Sulaiman, saya bab ni puan, saya tak boleh nak kata lebih puan. Puan lebih mengetahui apa yang terbaik untuk puan. Alright? Puan tengok balik. Puan kahwin sebab apa? Apa sebab sebenar puan kahwin? Menjadi isteri yang kedua secara sah ni. Apa sebabnya? Okay? Kalau sebab puan kahwin ni tujuannya untuk nak dapatkan kebahagiaan macam mana puan kahwin asal dulu, puan tanya, dapat tak kebahagiaan tu? Okay? Kalaulah puan kahwin ni semata-mata puan kata kahwin sebab nak bagi nak isi kesunyian, contoh dia. Terisi tak kesunyian kita tu? Tengok balik matlamat. Kalau kata kita tak capai matlamat tu, tak ada benda tu dalam hidup kita sebagaimana yang kita impikan, ada point lagi tak untuk kita teruskan? Saya tak boleh nak paksa puan. Kalau puan rasa yang terbaiknya puan untuk teruskan, puan teruskanlah. Saya tak berada di tempat puan. Orang lain semua pun tak berada di tempat kita. Saya tak boleh tentukan. Puan lebih berhak untuk tentukan. Saya hanya boleh menasihatkan puan buat yang terbaik.
dari sudut undang-undang dan juga dari sudut pilihan kita sendiri. Saya boleh cakap, boleh influence anda untuk bagi anda kekuatan. Siapa yang sepanjang saya duk berkongsi pada dulu sekarang, dia dah ada kekuatan. Dia dengar saya cakap saja, dia mula rasa yakin. Dia tengok muka saya setiap malam, dia rasa betul peguam ni cakap. Siapa yang rasa macam tu? Dia rasa macam betul lah Fahmi cakap. Fahmi cakap ni macam aku rasa macam aku ni tak boleh nak ni lah. Kan? Siapa yang rasa macam tu? Dia rasa macam aku dah ada kekuatan dah sekarang ni. Aku dah ada ilmu dah. Itulah tujuan sebenar saya, perempuan. Matlamat saya daripada awal saya buat perkongsian ni, perempuan, daripada dulu bertulis, daripada tulis kemudian dah sampai ke live ni, perempuan, matlamat saya satu sahaja. Saya duk cakap tentang hak wanita. Saya nak tambahkan ilmu pada wanita. Saya nak bagi ilmu kepada golongan-golongan isteri supaya dia tahu hak dia sebagai seorang isteri. Kalau dia dah bekal isteri, dia dah seorang janda pun, dia kena tahu apa hak dia. Itulah matlamat saya, perempuan. Matlamat saya nak bantu wanita supaya dia tahu. Dengan ilmu lah dia akan menjadi kuat. Tu je matlamat saya. So matlamat saya tu masih belum tercapai sebab belum ramai lagi yang orang tengok. Kalau tak kerana anda share, kalau tak kerana anda bagi tahu kepada rakan-rakan lain, mungkin matlamat ni tak akan sampai. But so far, slowly daripada dulu sampai ke sekarang ni, benda ni bertahan dan insya-Allah makin lama makin grow. Makin grow. Benda ni siapa yang dulu dia zero, sekarang ni saya percaya dia dah banyak sangat dapat input-input yang saya kongsikan. Baik daripada sudut prosedur sampailah ke sudut pengalaman. InsyaAllah. Carilah kita punya faktor, di faktor kita sendiri. Kenapa kita dengar benda ni semua? Kenapa puan dengar saya? Betul tak? Mesti kita dengar ni sebab kita nak dapatkan sesuatu. Nak dapatkan pengalaman ke, nak dapatkan kekuatan ke. Cari kita punya sebab tersebut. Saya tak ada benda lain, saya hanya kongsikan matlamat saya ni untuk nak bantu anda tahu kekuatan seorang wanita terletak kepada ilmu dia. Okey? Alright, itu saja daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf. Eloklah pukul 11.30 dah. Dekat sejam setengah dah aku duduk live ni. Okey. Alright, itu saja daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf. Anda ada salah dan silap. InsyaAllah kalau tak ada aral melintang, esok kita akan berjumpa lagi. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa esok malam. Bye bye. Siapa yang nak join, yang ada soalan yang belum dijawab, wanita sahaja, okey? Saya jemput untuk masuk dalam grup saya Tanya Tuan Fahmi. Kalau ada orang yang rasa macam nak private, okey, nak lantik untuk kes dia ke ataupun apa-apalah yang bentuk mensifatkan kepada private consultation, anda boleh PM, nanti staff saya akan bantu. Okey, itu saja daripada saya. Bye bye.